kita akan minta disegerakan turunlah azab, geram. Nah, tapi Nabi tak macam tu. Nah, Nabi Rasulullah ni ujian yang besar sangat. Jadi di awal surah ini kita akan menyebut berkaitan dengan Rasulullah. Nabi ni bukan setakat dakwah, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia. Sebab tu dia digelar sebagai Majnun. Nah, Majnun ni apa dia? Gila terus. Nah. Allah Ta'ala memulakan ayat ini iaitu perkataan Nun. Nah, pelik tak? Dalam surah lain pun pelik juga. Nah, dia bunyi macam mana? Sad. Nah, alif lam mim. Kalau turun ayat Quran begitu, pening kita jawab apa maksud ni. Lepas tu turun pula qaf. Nah, qaf. Qaf. Nah, jadi ada setengah ayat Quran Allah Ta'ala ada turunkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada setengah ayat turun macam ni, ada setengah dia turun qaf sad nun. Jadi maksud dia apa? Pening kita nak fikir. Jadi banyak di kalangan para ulama mentafsirkan. Ada yang mengatakan nun ni seekor ikan, tetapi ada yang mengatakan nun ini adalah tulisan. Banyak perbahasan di kalangan ulama. Nun ini adalah dakwat. Pernah mendengar Nabi Rasulullah bersabda, apa maksud nun ni? Dakwat atau tinta. Okey. Wal qalami wama yasturun. Apa maksud dia? Ini adalah kalimah Allah bersumpah dengan qalam. Qalam ni apa dia? Pen. Pen bukan pen macam pen kilometriku tu. Kita terbayang kilometriku kan. Qalam ni maksud dia apa? Pena. Pena ni yang penulisan ataupun kita kata lebih mudah faham seperti dakwat. Dan Allah Ta'ala kata wama yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Wama yasturun, dan demi kalam dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yang ni saya kata ni kan, berkat Tuhanmu kepadamu ya Muhammad, sesekali kamu bukanlah orang gila. Sebab dulu ni Rasulullah ini bukan setakat digelarkan ahli sihir, tetapi dia digelarkan juga sebagai orang gila terus. Yang paling teruk sekali ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj ini, peristiwa itu bertentangan dengan akal logik manusia. Tidak ada pun satu manusia dalam dunia ni kecuali Rasulullah yang pi di alam barzah, yang pi di alam akhirat, patah balik alam dunia. Tuan-tuan tahu? Mana ada dalam dunia ni orang manusia yang pi alam barzah, patah balik alam dunia. Tak ada, tuan-tuan. Tapi Rasulullah dia pi daripada dunia ke alam barzah, terus ke alam akhirat. Senang. Patah balik, turun ke dunia. Tu Rasulullah. Ya, betul. Jadi dalam dunia ni tak ada lagi orang yang boleh macam tu. Kecuali Allah izinkan sahajalah. Jadi bila dia dah tengok macam mana barzah tu dan macam mana akhirat itu sebab Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyaknya menangis. Tu sebab itulah kita terbalik kan. Kita banyak ketawa, sedikit menangis. Ketawa tu bukan sebab fikirkan mahsyar, tapi fikirkan tentang kekalahan penyanyi yang kita idamkan. Contoh dia idola kecil, suara emas, benda-benda tu lah. Sedih tuan-tuan. Sebab apa? Tak menang pula peminat kita, minat tu penyanyi tu. Jadi menangis 3 hari. Orang tanya kenapa menangis ni? Sedih kan. Jamal tu dia tak menang dalam pertandingan suara emas. 3 hari menitih air mata, padahal tak ada kaitan pun. Ada lagu tu juga tuan-tuan, ada. Zaman kita ni lagi pelik-pelik pun ada. Hak lebih pelik pun ada. Lah ni macam-macam pelik-pelik. Lagi cepat terpengaruh, terutamanya daripada pengaruh orang luar lah, iaitu seperti mana Korea tu lah, apa benda tu saya tak ingat tu lah, yang penyanyi tu nak bawa masuk Malaysia tu.
kan. Dia penyanyi tu gay, tapi ada isu lah di kalangan masyarakat kita ni. Jadi last sekali tu tak jadi masuk lah. Masalah ni orang luar bandar, bukan luar bandar, orang barat lah, ya, jadi isu dia tu. Wa ma yasturun, ya. Dan sesekali kamu wahai Muhammad bukanlah orang gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, ya. Dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya bagimu pahala yang besar dan tidak putus-putus. Rasulullah ni tuan-tuan disebut dalam Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa dia azim ni? Maksud dia apa? Pahala kepada Rasulullah ni tak pernah akan putus sampailah kiamat. Dalam dunia ni tuan-tuan pergi carilah, kalau manusia ni mati, berapa lama yang kita akan sebut nama dia lah, ataupun kita akan ingat nama dia, ataupun kita akan ingat jasa dia. Tak lama pun, biasanya kejap je. Contoh dia, kalau isteri meninggal kan, biasanya seminggu tu kahwin lain dah lah. Gitulah kalau kebiasaannya lah. Tapi masa dekat dunia berjanji macam-macam. Tak akan kahwin dah sampai bila-bila, tapi meninggal je cari lain dah. Yang tu nak bagi tahu bahawasanya perjanjian manusia setakat tu je lah. Cakap lagu tu je. Jadi kita kata apa? Sehingga ke jannah. Padahal tak, tuan-tuan. Meninggal je cari dah lain. Contohlah, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Yang ni Allah Ta'ala memberitahukan bahawasanya kamu benar-benar dapat pahala yang besar dan tidak putus-putus. Yang ni Nabi ni sampai kiamat nama dia akan disebut dan diperbesarkan nama dia. Mana ada lagi manusia yang akan kita sentiasa sebut. Itu maksud ayat Quran tu. Dan Allah Ta'ala kata lagi dalam Quran, fasatubsiru wa yubsirun, dan nanti kamu akan melihat, orang yang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Rabbmu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya dialah yang paling mengetahui siapakah yang sesat dalam jalannya, dan yang mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat inilah Allah Ta'ala ceritakan, fala tuti'il mukazzibin, dan janganlah kamu ikut orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Yakni pada zaman ketika itu, antaranya Allah Ta'ala pesankan kepada Nabi, iaitu supaya jangan terpengaruh dengan manusia yang zaman mereka itu dengan ayat-ayat yang mempermainkan ayat-ayat Quran ini. Sebab apa? Sebab pada zaman itu mereka mencari peluang macam-macam untuk nak menyesatkan Nabi, tetapi bukan boleh menyesatkan, tetapi bertambah berputus asa lah orang kafir. Berputus asa terus. Fala tud'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun, dan mereka menginginkan supaya kamu bersikap baik, lalu mereka pun bersikap baik kepada kamu. Dia jadi macam mana tuan-tuan? Waddu law tudhinu fayudhinun. Pada zaman tu di musyrikin Mekah, mereka cuba nak berbaik dengan Nabi. Cara psikologi mereka lah berbaik dengan Rasulullah, tujuannya adalah kerana baginda tidak keras dalam menegur amalan salah mereka. Rasulullah ni tuan-tuan, dia kalau kita faham akhlak Nabi ni, dia lembut, tapi dia bukan macam pondang tu, bukan. Nak bagi tahu, tapi lembut ni bukan istilah lagu tu. Akhlak dia tu, nak bagi tahu mudah faham sikitlah. Sebab Rasulullah ni tuan-tuan, kalau dengan kisah satu Arab Badui ni, dia datang kepada Nabi, dia ambil selendang Nabi, selendang yang sebelah ni lah, lalu dia tarik selendang tu tuan-tuan sampai terjerat tengkuk leher Rasulullah tu. Arab Badui ni tuan-tuan, orang yang kasar lah, kasar, dan adab dia pun hancur juga. Adab dia ni pun hancur juga. Adab satu, akhlak satu hancur, sebab tu sifat mereka pun teruk juga. Sebab tu ketika mana Nabi menyampaikan bukan tazkirah macam ni lah, menyampaikan tengah tazkirah macam ni, tiba-tiba ada seorang lelaki Arab Badui, nama dia Arab Badui lah. Arab Badui itu datang, lalu dia kencing terus depan dalam masjid tu, dalam keadaan tu lah. Lalu ketika Nabi sedang menyampaikan risalah macam ni, maka
sahabat melihat dan sahabat segera bangun cuba nak menghalang Arab Badui tadi itulah. Tapi Rasulullah kata jangan, biarkan dia dulu. Kalau kita ni tuan-tuan menjerit dah. Bukan kita menjerit dah pakai speaker je. Pakai yang speaker ni, speaker azan ni. Bagi tahu kat dia nak, "Oi, jangan buat macam tu." Contohlah kan. Tak, Rasulullah tak macam tu. Itulah akhlak Rasulullah. Kalau nak baca ni banyak, banyak lagi lah kalau nak terhitung tu. Dan selepas itu, wala tuti' kulla halafin mahin, dan jangan kamu ikut orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hati-hati dengan sumpah. Hati-hati dengan sumpah. Sumpah ni maksud dia apa? Maksud dia, contohlah saya nak bagi tahu awal lah. Hati-hati dengan sumpah ni. Jangan sampai kita sumpah palsu. Bahaya. Contoh dia macam ni lah, saya bagi faham. Kalau orang yang berniaga kan, orang yang berniaga tiba-tiba dia bersumpah, contoh buah, dia jual buah lah, dia jual buah. Aku bersumpah buah ni sangat padat, buah tu lama dah, tapi dia bersumpah kata buah ni baru, elok dan cantik. Hati-hati tu, bahaya tu lah. Sebab di akhirat nanti dia bangun kalau bersumpah dengan macam tu, Allah tak akan pandang, tak akan bercakap, tak berbicara dengan dia, maka dia terus dihumban ke dalam neraka. Bahaya. Bersumpah palsu. Hati-hati sumpah palsu ni. Bersumpah jangan. Dan dikatakan dalam ni, wala tuti'i kull halafin mahin. Jangan kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah dan lagi hina. Allah Taala kata, hammazim masya'in binamim, yang banyak mencela ke sana kemari, menghamburkan fitnah. Fitnah ni tolong hati-hati sama. Sebab zaman Rasulullah dulu yang kena fitnah ni nama dia Aisyah. Siapa yang fitnah dia? Nama dia Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Dia ketua munafik. Dan juga dalam masa yang sama juga, dia adalah orang yang nampak baik di hadapan Rasulullah. Dia ni lah. Nama dia adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Dia ketua. Dialah yang memfitnah Aisyah, melakukan sesuatu perbuatan yang terkutuk dengan seorang lagi nama dia Safwan. Kan, cerita dia panjang tu saya nak ada. Tapi tak apa, ringkaskan. Hampir sebulan Aisyah difitnah, dan ketika sebulan difitnah tu tuan-tuan, bayangkan psikologi yang kena kepada Aisyah sangat besar, sangat hebat. Sebab zaman tu nak cari bukti susah. Nak cari bukti susah. Zaman kita senang. Ada WhatsApp, tangkap gambar, pak, dapat dah. 1 saat je dapat dah. Duduk di Mekah pun dapat dah. Jadi zaman tu tuan-tuan susah. Jadi macam mana nak cucikan nama dia ni? Hampir sebulan tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala tegurkan juga kepada Nabi. Ayat tu sampai Allah tegurkan juga kepada Rasulullah. Mengatakan, walaupun pada pandangan manusia benda tu kecil, tetapi pada pandangan Allah Ta'ala benda tu sangat besar. Hati-hati. Itu fitnah. Fitnah ni cukup hati-hatilah. Hammazim masya'im binamin. Dan lagi satu lagi lupa beritahu. Fitnah ni juga disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa fitnatul asyaddul qatl. Dan fitnah itu lebih besar dosa dia daripada membunuh. Besar sungguh fitnah ni. Tolong hati-hati dengan fitnah dia. Dan yang seterusnya, manna'il lil khairi mu'tadin athim, yang banyak melakukan perbuatan, yang banyak menghalang perbuatan baik dan melakukan lagi banyak dosa. Lalu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, mu'tadin athim. Dan sambung dia sekejap, sambung dia. Dia tafsir ni dia terlalu panjang sampai sekejap. Likulli umratin, maksud ayat dia, utul ba'da zalika zanim, yang kaku dan yang terkenal kejahatan dia. Jadi pada zaman tu kalau kita nampak mudah lebih faham yang mana kaki fitnah ni, kaki yang menaburkan jatuhkan Nabi pada ketika itu ramai. Di antaranya ketua dia adalah Abu Jahal lah. Ini tak boleh jawab lah. Ini memang banyak kisah dia dalam Al-Quran. Kedua kisah dia, yang kedua adalah iaitu Abdullah bin Ubay bin Sulul, iaitu ketua munafik ini zaman Rasulullah dulu. Teruk Rasulullah ni tuan-tuan kena. Dan Rasulullah ini kalau dia dakwah dengan malaikat senang, tapi dia dakwah dengan manusia. Manusia ni banyak kepala. Banyak kepala, banyak ragam. Jadi banyak lagi lah pelin.
Tapi sabar tu Nabi, kita kena ingat Nabi lebih teruk ujian dia lah. Tu lah. Nak buat benda baik ni bukan senang tuan-tuan lah. Saya kata benda baik ni bukan senang ya. Benda baik, semua orang nak buat benda baik, tapi dalam benda baik tu syaitan ni otak dia pun bergeliga kak. Macam mana aku nak jahanamkan dalam benda baik ni? Otak dia pusing lagu tu tuan-tuan. Kita kita ikut je kan. Contoh dia orang yang datang selalu berjemaah masjid, tiba-tiba tak datang dah. Sebab apa? Bergaduh dengan kawan ni. Itulah cara dia. Macam mana aku nak halang dia ni daripada datang dalam masjid lah. Dia ada benda lah something wrong. Dia akan bagi idea-idea di kepala otak kita tu. Kan ada macam tu. Itu bukan kerja kita, itu kerja syaitan. Tuan-tuan jangan marah kat syaitan. Sebab dia dah bersumpah depan Allah. Kerja dia nak menyesatkan manusia. Tak gitu tu kata ni syaitan punya pasal. Tak, kita yang ikut buat apa? Itulah cerita dia. Kita nak ikut buat apa? Kan Allah Taala kata inna syayatina lakum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Kan itu kita ikut buat apa? Kan angkazana malin wa banin, kerana dia mempunyai harta dan anak. Ini Allah Taala bagi kepada orang salih lah dulu. Mereka ini adalah harta banyak, hina orang pula. Ini masalah dalam Al-Quran. Allah Taala kata kepada mereka, inna balawna hum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunna musbihin. Sesungguhnya kami telah cuba, yakni mereka musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah mencuba kepada pemilik kebun. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunna musbihin. Ketika mereka bersumpah, kan sesungguhnya mereka akan ambil ataupun memetik hasil di pagi hari ini berkaitan dengan kebun, cerita kisah berkaitan dengan kebun pemilik kebun, iaitu mereka ini ketika ada kebun, mereka bercakap sesungguhnya kebun kita ni akan akan tumbuh dengan subur dan akan mengeluarkan buah-buahan yang banyak. Lalu hasilnya pun banyak. Lalu mereka lupa. Ada satu ayat tu Allah kata mereka lupa, lalu mereka sombong dengan perkataan kebun tu. Lalu Allah Taala jahanamkan terus. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu dikenakan azab dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Ini tak berkenaan dengan orang pemilik kebun. Dia macam inilah tuan-tuan, bagi faham. Dia berniaga lah, senang kata. Dia berniaga kaya dah. Jadi dia cakap beginilah, kan harta aku ni tak akan susut lah. Contohlah dia kata begitulah. Jadi aku rasa makin banyak makin bertambah harta aku ni. Jadi aku rasa aku tak akan miskin dah lah. Contoh lagu tu lah ayat ni. Tiba-tiba besok tu dia bangun, punah jahanam habis kebun dia tu. Sekali dengan ikan-ikan, sekali dengan ayam kambing dia, meninggal dunia habis. Lagu itulah ayat ni maksud dia fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Yakni Allah Taala kata sesungguhnya Allah takdirkan kebun mereka ini dilanda taufan. Contoh lagu tu lagi mudah. Dan lihatlah kalimah itu, maka taufan itu adalah perbuatan angin yang berpusing-pusing dan menghantam habis segala kebun mereka, dan kebun mereka itu musnah sehancurnya pada malam itu. Ini orang yang lupa diri. Lupa diri dia macam mana? Dia kata kebun dia tu akan subur dan tak akan musnah dah. Ayat tu dia kata tu, tak akan musnah. Jadi bila dia kata lagu tu, Allah tunjuk segera tu azab kepada kebun dia tu, maka dikenakan pada malam tu juga. Fa asbahat kasarim, maka jadilah kebun itu seperti mana yang telah dicabut. Habis punah jahanam, habis tuan-tuan. Jadi ini adalah satu perbuatan yang orang kata lebih mudah faham. Dia istidraj lah. Istidraj ni kita faham mudah dia macam mana kan? Sampai satu tahap tu manusia ni dia dalam keadaan senang. Dalam masa yang sama juga solat dak, puasa dak, zakat dak, baca Quran pun dak, tapi dia senang, dia kaya. Itu panggil istidraj. Dan bila sampai tahap tu, dia sampai lupa diri, terus jadi macam Firaun. Terus jadi macam Firaun. Firaun ni tuan-tuan, kalau baca kisah dia, setengah mengatakan Firaun ni sejak dia lahir sampai dia meninggal lah, dia tak pernah lagi merasai penyakit seperti mana demam ke, tersemua ke, batuk, tak ada. Memang dalam Quran pun tidak diceritakan ketika mana Firaun demam ataupun batuk, tak ada. Yang ada Firaun ni lupa diri banyak.
Nah, hati-hati dengan orang lupa diri ni, hati-hati sungguh. Saya risau, sebab bila masa Allah Taala boleh ambil benda semua tu. Fatanadaw musbihin, lalu mereka memanggil pada pagi hari. Ni berkaitan dengan kebun tadi itulah. Pagi anirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Dan pada pagi itu mereka pergi ke kebun itu untuk memetik buah-buahan, tetapi mereka melihat dan kebun mereka itu hancur sehancur-hancurnya pada hari itu. Ini pengajaran kepada keadaan yang mana mereka ini lupa diri dan tidak mengatakan bahawasanya rezeki itu daripada Allah. Jadi inilah keadaan dia. Lalu selepas itu mereka mengucapkan qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Baru mereka kata maha suci Allah, sesungguhnya kami ini orang yang zalim. Pada ayat yang ke-29. Okey. Selepas itu barulah Allah Taala ceritakan satu kisah yang ni berkaitan dengan bahayanya istidraj. Betul lah, bahayanya istidraj. Istidraj ni memang betul. Yang ini orang yang tak pernah rasa susah, tetapi dia melakukan juga dalam keadaan yang sama, melakukan maksiat. Ini bahaya ramai. Hak ni cukup ramai tuan-tuan. Ni zaman akhir zaman yang ni. Yang ni dalam keadaan hidup dia tak pernah solat tapi sihat. Dia tak pernah solat tapi gaji dia banyak. Dia tak pernah lah dia buat ibadat lah. Dia kira di sini cerita dia dalam hidup dia ni tuan-tuan, bab ibadat ni dia jauh dengan ibadat, tapi kehidupan dia bersenang lenang. Nama dia tu tuan-tuan istidraj. Kena penyakit tu punah jahanam lah kawan tu. Sampai bila? Sampai masa dia rasa takut nak ibadat. Sebab kalau dia ibadat dia rasa takut sekali Allah uji dia. Yang tu lagi teruk tuan-tuan kalau kena penyakit tu lah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Dan pandangan mereka tunduk di bawah dan mereka diliputi dalam keadaan kehinaan, dan sesungguhnya mereka dulu di dunia disuruh bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Dan ketika khasyi'atan absaruhum, maka ketika itu orang-orang yang berdosa di akhirat nanti, dan selepas mereka tidak dapat sujud, lalu mereka mengaku bahawasanya mereka telah menyesal dan minta supaya Allah Ta'ala kembalikan mereka semula ke dunia. Ini sabit seperti mana ayat Al-Quran dalam surah Sejadah. Kalau tuan-tuan baca surah Sejadah tu kan, di mana Allah Ta'ala kata keadaan orang yang berdiri di depan Allah Ta'ala nanti, mereka ini tunduk. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na ni'mal salihan inna muqinun. Ayat ni lah tuan-tuan, di mana Allah Ta'ala kata dalam Quran, ketika mana orang yang berdosa ini dia berdiri di depan Allah dalam keadaan tunduk kepala dia. Ni Allah Ta'ala kata ni tuan-tuan, tunduk kepala dia. Memang betul tuan-tuan. Mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk kepala di hadapan Allah. Lalu mereka berkata, qalu rabbana, ya Allah, absarna, kami dah mendengar, dan farji'na, baliklah kami semula ke dunia. Yang ni tuan-tuan, balik semula kami ke dunia. Lagi dia kata apa? Ni'mal salihan inna muqinun. Kerana kami nak beramal balik semula yang kami telah tinggalkan sewaktu dulu di dunia. Jadi Allah Ta'ala izin ke tak? Jawapannya tak izin lah. Yang lepas satu je, Rasulullah daripada alam dunia pindah ke alam barzakh, pindah ke alam akhirat, patah balik ke alam dunia. Dia sahaja lepas, kita tak lepas. Kita tak pernah lagi dengar pi alam barzakh, balik pula alam dunia punah jahanam. Tak ada lagi lagu itulah. Setakat ni yang direkod dalam Al-Quran dinyatakan adalah Rasulullah sahaja. Jadi dalam bab akhirat ni nanti, benda ni yang saya cerita ni kata-kata nak sampaikan. Yang ni dalam kisah yang satu hadis. Jadi hadis ni saya pun dah semak lah, antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab tafsir dan juga tafsir surah Maryam nombor 4730 lah. Dalam hadis ini dia menceritakan bagaimana keadaan manusia nanti di akhirat
Yang mana artinya, saya terjemahlah, tajuk dia kekal hidup dan tak mati lagi. Ini ayat dia lah. Dalam Al-Quran disebut 1, 2, surah Ibrahim ada 453 ya, sekejap saya tunjuk 453 ada juga berkaitan dengan 453 tak salah saya. Surah Ibrahim ya, 253. Ini jumpa dah. Ya dia lah. Ya. Yang ni berkaitan dengan orang yang di akhirat nanti diazab, tapi hampir sahaja mereka nak mati, tapi mereka tak mati. Ya. Sikit je lagi tuan-tuan. Okay, dalam hadis ini diceritakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, didatangkan kematian itu dalam rupa paras fizikal. Okey. Bayang-bayang ni pun makhluk Allah, maut tu pun makhluk Allah. Apa lagi tuan-tuan? Roh ni memang dah makhluk Allah lah. Jasad kita pun makhluk Allah. Nah, ingat yang tu. Bayang-bayang kita ni pun makhluk Allah. Nah, kita pergi mana dia ikut. Nah, dia ikut je kita. Nah. Tetapi Allah Ta'ala, Nabi kata dalam satu hadis ini, didatangkan rupa kematian itu seperti biri-biri yang berbelang. Maka berserulah, iaitu para malaikat, wahai ahli syurga. Maka mereka pun mendongak dan melihat. Kemudian ditanya kepada mereka, adakah kamu semua kenal siapakah ini? Malaikat kata. Maka mereka pun menjawab, ya, ini adalah maut yang ketika di dunia. Dia makhluk tuan-tuan, maut ni pun. Maut ni pun makhluk. Bukan malaikat maut hanya mati itulah. Lalu setiap daripada mereka melihat akannya. Kemudian Nabi kata, dia menyeru, dan malaikat memanggil ahli neraka, wahai ahli neraka. Maka mereka pun mendongak dan melihat. Kemudian ditanyakan kepada mereka, adakah kamu semua kenal siapakah ini? Lalu mereka menjawab, ya, ini dah adalah maut. Hadis ini dalam. Setiap daripada mereka melihat akannya, maka disembelihkan maut yang dijelmakan sebagai biri-biri yang berbelang itu. Kemudian dikatakan, wahai ahli syurga, kamu akan kekal hidup dan tidak akan mati lagi buat selama-lamanya. Itu dia. Dan wahai ahli neraka, kamu akan kekal hidup dan tidak akan mati lagi buat selama-lamanya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Quran ni. Wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin. Dan berilah peringatan kepada mereka pada hari penyesalan, iaitu ketika segalanya diputuskan, maka mereka dalam keadaan lalai. Dan yang dimaksudkan adalah lalainya ahli dunia, wa hum la yu'minun, mereka tidak akan lagi mengimaninya lagi. Surah Maryam. Jadi Nabi cerita maut ini dia akan dijelmakan menjadi seekor binatang, lalu disembelihkan, maka ahli syurga kekallah buat selama-lamanya mereka. Dan ahli neraka pun kekal sebagai ahli neraka buat selama-lamanya, yang mana Allah Ta'ala tak akan izinkan mereka ini dikembali semula ke syurga, kecuali kalau Allah Ta'ala berikan pengecualian sahaja kepada orang-orang yang di dalam hati mereka ini masih lagi ada iman. Kalau ada iman lah. Jadi nak bagi tahu bahawasanya di dunia ini, seperti mana yang saya telah bermaklumkan sebelum ini, dunia ni dia tak sama 100% macam alam barzah. Barzah dia lain tuan-tuan. Barzah dia tak sama macam di dunia. Dunia ni ada tempat makan, tempat minum, tempat bekerja, tempat rehat, tempat melancong, semua ada lagi tuan-tuan. Tetapi barzah ini diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, di mana Allah Ta'ala kabarkan kepada orang, kepada kita semualah, ya. Yang ini berkaitan dengan barzah. Allah Ta'ala menyatakan, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Ini barzah tuan-tuan, barzah. Fala tahsabanna qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un, ya, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di mana Allah Ta'ala kata, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Dan jangan kamu sangkakan orang yang meninggal di jalan Allah ini mati. Sebenarnya mereka itu hidup, Allah kata. Dan di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Kita tengok mayat dia tuan-tuan di dunia. Tapi Allah kata dalam Quran, mereka ini hidup. Berlawan dengan akal kita tuan-tuan. Akal kita kata mati dia ni. Tapi dah, Allah Ta'ala kata dalam Quran dia ni hidup. Dan Allah kata pula mereka dapat rezeki. Rezeki ni tuan-tuan janganlah duk dibayang macam makan nasi ayam dan juga teh ais. Jangan duk bayang lagu tu. Saat kita tuan bayang untung dia ni hari-hari dia dapat layanan nasi goreng, roti canai. Bukan lagu tu. Tuan-tuan jangan duk bayang lagu tu. Cuma Allah Taala kata dalam Quran, jangan sesekali kamu kata orang yang meninggal ni, yang mana mereka ini meninggal dalam keadaan beriman itu mati. Allah kata, tetapi mereka ini sebenarnya hidup. Tapi hidup mereka di sisi Allah itu mendapat rezeki. Yurzaqun, Allah Ta'ala kata dalam Quran. Lalu Allah Ta'ala sambungkan lagi, farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka bergembira dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kita hak duk dunia ni menangis dah. Tapi Allah Ta'ala kata dalam Quran, mereka ni gembira. Terbalik pula tuan-tuan. Kalau jadi orang beriman lah. Kan hak saya cerita ni, hak Allah Ta'ala tunjuk ayat ni orang yang beriman. Orang beriman ni banyak ciri-ciri dia. Cara-cara dia tu banyak. Tetapi yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, mereka gembira. Kan sebab tu untung tuan-tuan para ulama' semua tu wali-wali Allah ni tuan-tuan, bukan calang-calang mereka hidup di dunia. Dan mereka, Allah Ta'ala kata, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim. Ayat ni terbalik terus dengan kepala kita. Apa dia? Mereka mengharapkan dan bergembira sahabat mereka yang di belakang agar mati macam mereka meninggal. Kita doa bagi panjang umur, lepa muda, lepa harap hak kita duduk di surau ni ramai-ramai solat berjemaah ni, tiba-tiba mek ni meninggal. Contohlah, ada sini nama mek tak ada kot. Kan jadi dia mek ni harap milah pula meninggal macam dia pula. Tu dia. Ayat Quran bagi tahu. Lalu Allah Taala kata dalam Al-Quran bahawa mereka tidak rasa takut pun, tidak rasa bersedih hati, dan mereka bergembira. Farihina bima bihim yalfaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matillahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Iaitu orang yang mereka bergembira dengan nikmat Allah, dan sesungguhnya Allah tak akan sia-siakan pahala orang yang beriman. Habislah. Jadi setakat ni lah saja yang saya boleh sampaikan berkaitan dengan barzah. Bukan alam kubur tu, barzah. Keadaan macam mana barzah ni? Ini contoh dia, ayat Quran Allah sampaikan orang yang beriman ini sebenarnya mereka hidup dan mereka dapat rezeki dari Allah. Cuma rezeki dia tuan-tuan jangan bayang macam saya sebut tadi itulah, tak samalah. Gitu. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula minggu depan berkaitan dengan kitab Matla' al-Badri, baik itu berkaitan dengan kitab bab solat. Nanti saya akan jawablah soalan minggu lepas tu sebab tak sempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وحودا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Boleh je. Biar azan lah. Boleh je. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
والسمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Ya, jumpa lagi.